anti fatwa, tuan-tuan sekalian. Ya. Ini tuan-tuan yang jadi isunya. Ya. Bila Padri Lawrence ni tuan-tuan sekalian, ya, bertegas akan menggunakan kalimah Allah dalam gereja di Selangor. Ni tuan-tuan sekalian. Ya. Sedangkan mahkamah bagi keputusan jangan gunakan kalimah Allah. Sedangkan Sultan telah pun membuat titah jangan orang bukan Islam guna kalimah Allah. Dia nak lawan tuan-tuan sekalian. Kita tuan-tuan kena ingat isu kalimah Allah ni kita langsung tak bermusuh dengan orang bukan Islam. Sini pun ramai Cina tuan-tuan. Kita tak bermusuh dengan mereka tuan-tuan. Yang kita menghadapi siapa tuan-tuan? 2-3 orang padri Kristen Katolik yang bertegas menggunakan kalimah Allah yang sengaja mencabar kesabaran umat Islam. Ya. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, tadi buat di mana? Di Hotel Gold Coast Club. Seminggu kemudiannya Jais mendapat maklumat di Damansara Kim. Damansara Kim ni dekat SS2 Petaling Jaya tuan-tuan sekalian, Jalan LDP Lebuh Raya Damansara Pucuk nak ke Damansara tuan-tuan sekalian. Jais mendapat maklumat bahawa di pejabat Bible Society Pertubuhan Bible Malaysia ini ada di dalamnya 351 Bible berbahasa Melayu. Cina tak baca bahasa Melayu tuan-tuan. India Kristian tak baca bahasa Melayu tuan-tuan sekalian. Jadi sasarannya kepada siapa dia? Orang-orang Melayu. Untuk menirukan, untuk memurtadkan orang Melayu. Ya, ini tuan-tuan sekalian. Alkitab berita baik. Ya. Jadi oleh kerana dia melakukan kesalahan tuan-tuan sekalian, Jais pun buat siasatan pemeriksaan dan kita rampas ya 351 kitab apa ni tuan-tuan, Bible ini, dan kita tak akan serahkan selagi mana belum dibicarakan oleh mahkamah. Okey. Ini tuan-tuan, sebelum daripada ini, kami diberi Bible versi Melayu. Orang Islam tuan-tuan sekalian, pujuk secara halus. Ya. Tapi tuan-tuan lihat, kalau kita baca dalam surat khabar, ya, surat khabar yang ada agenda Kristian, The Star misalnya tuan-tuan sekalian. Ya, surat khabar sosial media Free Malaysia Today, Malaysian Insider, Malaysia Kini tuan-tuan. Baca boleh, tak ada masalah tuan-tuan, baca lah. Tapi jangan percaya bulat-bulat. Mereka ada niat bermusuh kepada orang Islam. Apa di antara ulasannya tuan-tuan? Jais bertindak seperti lanun, ya, masuk kawasan orang lain dan merompak serta merampas harta orang lain. Kita masuk tuan-tuan dengan cara yang baik. Tak ada pun mana tikap yang pecah, tak ada seorang pun cedera, tak ada satu darah yang tumpah pun. Mereka buat salah, kita ambil bawa balik ke pejabat. 2 orang ketua mereka bagi keterangan. Senang cerita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sekalian, mereka sengaja mengelirukan orang Islam dan masyarakat di Malaysia nak menyatakan bahawa Jabatan Agama bertindak ganas seperti lanun tuan-tuan sekalian. Sayangnya orang Melayu pun ada yang percaya tuan-tuan. Yang keduanya, surat khabar Free Malaysia Today yang sama tuan-tuan sekalian menyebut Bishop Paul Tan, itulah ketua Katolik Melaka Johor, terang-terang membidas keras tindakan ala Gestapo, itulah polis rahsia Jerman di zaman Nazi dulu. Tunjuk dia kata bahawa pejabat agama buat tindakan ganas, keras dan sebagainya. Ini kawan saya tuan-tuan, ya, Ustaz Dr. Mazhab Muhammad Asri Zainal Abidin. Dia pun keliru tuan-tuan sekalian. Ya. Apa dia ulas tuan-tuan sekalian? Islam tidak ajar ganggu tempat ibadat agama lain. Betul tuan-tuan. Tapi dia salah. Dalam isu ni dia salah tuan-tuan. Sebab Jais bukan masuk tempat ibadat agama lain. Bukan gereja tuan-tuan. Yang Jais pergi apa dia? Pejabat Bible Society Malaysia. Kemudiannya juga beliau mencadangkan supaya selepas ini lagu negeri Selangor kena tukar. Allah lanjutkan kepada Tuhan lanjutkan. Saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, boleh guna. Yang tak boleh guna apa dia?
guna dengan tujuan mengelirukan, memurtadkan orang Islam. Ini yang tak boleh tuan-tuan. Kalau sekadar nyanyi tak jadi masalah tuan-tuan. Baru ni ada seorang perempuan Cina tuan-tuan. Hari pun ada dalam surat khabar, semalam pun ada. Cina ni bernama Felixia Yap. Cina perempuan, belum Islam tuan-tuan. Dulunya dia model majalah Lucah Playboy. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, dia bertudung elok dah, bertudung litung tuan-tuan. Keluar di TV Hijrah tuan-tuan sekalian, dan dia mengeluarkan beberapa kali perkataan, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana telah membuka hati saya. InsyaAllah saya akan mempelajari Islam. InsyaAllah saya akan masuk Islam. Tak Islam lagi tuan-tuan, boleh sebut tak? Boleh. Tetapi bukan dengan tujuan untuk mengelirukan dan memurtadkan umat Islam. Timbul soalan tuan-tuan, Sabah Sarawak boleh terus guna kalimah Allah? Memang betul tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan saya sebut tadi? 4 negeri tak buat undang-undang tersebut. Bila tidak ada undang-undang di situ tuan-tuan sekalian, maka dipergunakan, ada kekosongan. Mak Saleh kata ada loophole tuan-tuan sekalian, kekosongan. Jadi Kristian ni pandai tuan-tuan sekalian, maka mereka pun buat tuan-tuan sekalian. Memang ada tuan-tuan. Memang di Sabah Sarawak Bible kalimah Allah memang ada tuan-tuan. Berapa banyak? 30,000 tuan-tuan. Kawan saya pun dalam negeri, memang dia pergi Sabah Sarawak, memang dia cop. Bible ini disahkan oleh KDN untuk kegunaan dalam gereja dan kepada orang Kristian sahaja. Jadi kalau di Selangor tuan-tuan dia nak buat, salah ke? Memang salah tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang keliru tuan-tuan sekalian. Cuba kita lihat tuan-tuan sekalian, kata-kata pemimpin-pemimpin, khususnya Datuk Dr. Harudin. Saya akan pertahankan kalimah Allah. Tahun 2008 bila timbul isu ini, saya panggil wartawan, semua datang ke rumah. Saya dah bawa Bible ketika itu. Saya tunjuk Al-Quran pada ketika itu. Saya tidak akan setuju kerana Allah yang saya sembah, tuan-tuan sembah, orang Islam sembah, Allah yang selama-lamanya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu Esa. Kalau kita benarkan, kita rela dan kita reda Allah diletak kepada God, maknanya kita merelakan Allah disyirikkan oleh manusia. Sebab apa tuan-tuan? Allah ini merujuk kepada Tuhan yang Esa, tidak ada beranak dan tidak diperanakkan, tunggal tuan-tuan sekalian. Sedangkan Kristian tuan-tuan percayanya bukan kepada Tuhan yang Esa, dia percaya kepada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Nabi Isa, dan Tuhan Ruhul Kudus, Holy Spirit. Jadi macam mana tuan-tuan sekalian? Orang baca kotakan guna tuan-tuan sekalian, tetapi semata-mata digunakan untuk mengelirukan orang Islam, supaya akhirnya jadi kata apa? Tuhan Islam dengan Tuhan kita sama sahaja. Ini tuan-tuan, maksud cerita di sebaliknya tuan-tuan sekalian. Apa kata Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad? Tuntutan gereja Kristian menggunakan kalimah Allah dalam Bible berbahasa Melayu bertujuan untuk meyakinkan orang Melayu bahawa agama Kristian adalah serupa dan serumpun dengan Islam. Tujuannya supaya orang Melayu yakin mereka masih beriman dengan Allah, biarpun sudah mengikut cara hidup dan sembahyang dengan mengikut cara Kristian. Ni tuan-tuan sekalian, tujuan mereka. Tuan-tuan tak ada masalah, sebab hari-hari berulang-alik ke masjid, ke surau. Tapi tuan-tuan kena ingat, ramai lagi orang yang tak datang masjid surau, ramai lagi remaja yang tak kenal agama. Akhirnya tuan-tuan, Padri Lawrence kata apa tuan-tuan? Setelah dia berjumpa dengan sahabat saya Esko Agama Ustaz Salihin, dia baru berjumpa tuan-tuan sekalian. Dia kata apa lepas pertemuan tersebut? Kepada siapa saya perlu minta maaf
kerana ada orang Islam menyokong saya. Siapa yang sokong ni tuan-tuan? Ni tuan-tuan sekalian. Ya, Majlis Perundingan Perpaduan Nasional, ya, yang diketuai oleh bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsudin Osman. Apa kata dia tuan-tuan sekalian? Menyesali serbuan Jais kerana melanggar 10 perkara yang dibuat Putrajaya. Ni tuan-tuan ceritanya, 10 perkara. Ya, dia begini tuan-tuan, 10 perkara ini hanya terpakai di Sabah dan Sarawak sahaja. Sebab apa tuan-tuan? Undang-undang tidak ada. Okey. Satu. Yang keduanya, bila mahkamah paling tinggi tuan-tuan buat keputusan, mahkamah mana? Mahkamah Rayuan. Bila dia buat keputusan, memansuhkan keputusan mahkamah tinggi yang lebih rendah. Apa lagi yang bukan keputusan mahkamah? Termasuklah persetujuan 10 perkara. Ia hanya keputusan kabinet tuan-tuan, bukan undang-undang. Dia pun keliru tuan-tuan sekalian. Tapi yang teruk paling keliru ni lah tuan-tuan sekalian, Marina Mahathir. Ya, dia bagi kalungan bunga kepada penganut Kristian di Kelang Selatan. Tengok kanan dan kiri tuan-tuan sekalian, dua-duanya bertuduh ini orang Islam. Islam apa dia? Islam liberal tuan-tuan sekalian, Sisters in Islam. Agama sama sahaja, tak ada beza. Inilah orangnya tuan-tuan sekalian. Termasuk anak mantan PM Tun Mahathir. Dia bagi bunga tuan-tuan sekalian, maknanya bagi sokongan. Begitulah berjayanya helah strategik Kristian. Orang Islam sendiri tertipu, keliru, mengiya dan sokong usaha musuh, berjuang menuntut hak untuk musuh, memandang remeh usaha amar ma'ruf nahi mungkar. Keliru orang Islam tuan-tuan sekalian. Ya. Ada juga ustaz-ustaz kata, apa salahnya orang Islam guna kalimah Allah? Ada ustaz kata, dia kata kita kena bangga orang bukan Islam guna kalimah Allah. Dia tak faham cerita tuan-tuan sekalian. Ini merupakan agenda untuk memurtadkan orang Melayu tuan-tuan sekalian. Ya. Cuba kita lihat tuan-tuan sekalian. Akhirnya yang keluar dalam surat khabar The Star, disebut apa dia? Selangor Islamic Affairs Exco unaware. Exco agama tak tahu serbuan Jais. Kesalahan padrinya dia tak sebut langsung tuan-tuan. Kesalahan besar tuan-tuan sekalian, langgar undang-undang tak sebut. Tapi dia nak mengelirukan orang Islam, dia kata apa? Nak melaga-lagakan kerajaan negeri dengan Jais. Exco agama tak tahu. Seminggu tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan dikelirukan oleh surat-surat khabar yang kita pun baca tuan-tuan sekalian. Tun Mahathir bidas Lauren. Bab ni dia pun bidas tuan-tuan. Bab Kasih Ahmad dia sokong bukan main. Kita pun pening kepala tuan-tuan. Kasih Ahmad ni tak payah cerita lagi tuan-tuan, tak payah debat apa, tak perlu tuan-tuan sekalian. Ya. Tahun 1985 fatwa menyebut bahawa ajaran anti hadis yang dipimpin dibawa oleh Dr. Kasim Ahmad adalah sesat dan terkeluar daripada Islam. Tak payah bincang lagi tuan-tuan, dah kafir dah tuan-tuan, murtad dah. Ya. Dia ketika dah mati tuan-tuan sekalian, umur dekat 80 lebih dah. Tiba-tiba hidup lagi, bukan hidup lagi, memang hidup lagi lah tuan-tuan. Kita tunggu nanti mati dia macam mana tuan-tuan. Siapa nak uruskan mayat dia? Dia bukan Islam lagi. Selagi mana dia tak bertaubat, macam selagi itulah dia seorang murtad tuan-tuan, bukan Islam, walaupun namanya Kasim Ahmad tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, Tun Mahathir bagi ucapan. Tun Mahathir tuan-tuan sekalian sediakan tempat di Yayasan Kepimpinan Perdana yang dia menjadi tuan-tuan pengasas kepada yayasan tersebut. Ya. Apa Kasih Ahmad sebut tuan-tuan sekalian? Dia kata apa? Pertama, jangan kita mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Tak perlu syahadah. Syahadah hanya satu sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita sambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya kita mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Kan gila tuan-tuan sekalian. Kita pun pening tuan-tuan sekalian. Lepas tu besok lusanya siasatan satu jabatan agama dia kata Tun Mahathir tak terlibat. Apa tak terlibat tuan-tuan? Tempat dia bagi ucapan utama tuan-tuan sekalian.
Ini pun wallahu a'lam tuan-tuan. Tengok nanti tuan-tuan. Padri Australia, akui Allah hanya untuk orang Islam. Ya. Isu kalimah Allah adalah strategi mubalik Kristian. Guna kalimah Allah agenda untuk memurtadkan umat Islam. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab bangsa Melayu di tanah air kita satu-satunya bangsa di dunia ini yang paling sukar dimurtadkan. Paling sukar kaum Melayu tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab apa? Alhamdulillah masjidnya hidup, ya, suraunya tuan-tuan sekalian hidup. Kawan saya pencet, ya, nak balik kampung duduk di mana? SS 15 Subang Jaya. Yang situ ada Masjid Darul Ihsan, makmur kamai masjid tersebut. Siang malam pagi petang, hujung minggu penuh tuan-tuan program. Ya, dia nak balik kampung di tempatnya lah di Johor tuan-tuan sekalian. Jual rumah, nak rehat kadang. Ya, tak sampai 2 bulan datang balik nak beli rumah lain pula. Tak seronok kan. Tak ada majlis ilmu. Kat sini macam-macam ada. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana umat Islam paling sukar dimurtadkan berbanding dengan orang lain. Ya. Satu tuan-tuan. Yang keduanya, saya sebut tadi tuan-tuan, tak ada masalah. Masjid kita pergi, surau kita pergi, anak-anak kita belajar sekolah agama. Tapi ada satu dapatan yang cukup membimbangkan. Ya. Pada sekarang, tahun lepas tuan-tuan sekalian, tahun lepas adalah peperiksaan PMR yang terakhir. Lepas ni PMR tak ada dah tuan-tuan. Tahun ni tak ada, tahun depan sampai bila tak ada lah. Terus sampai kata 5 ambil SPM. Okey. Dalam 1 tahun yang ambil PMR tersebut tuan-tuan sekalian, sejumlah 6,779 pelajar Melayu gagal subjek agama. Fail tuan-tuan pendidikan Islam. Dekat 7,000 orang tuan-tuan fail agama Islam. Ya. Fail apa tuan-tuan sekalian? Fail 1,600 tak tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Ramai tuan-tuan. 1,500 orang gagal rukun Islam. 1,900 orang gagal rukun iman. Tak boleh mengucap, tak boleh sebut rukun Islam, tak boleh sebut rukun iman. Berapa ramai? Dekat 7,000 orang. Orang inilah tuan-tuan sekalian yang cukup nanti mudah disesatkan. Kalau sekiranya kita benarkan Kristian, terjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu dan gunakan kalimah Allah. Orang muda-muda sekarang tuan-tuan tak baca Quran antara Arab ni, tak baca tuan-tuan. Quran baca dalam internet tuan-tuan sekalian. Tak betul ke tidak tuan-tuan? Wallahu a'lam. Kita tak apalah tuan-tuan sekalian. Tapi mereka nak yang mudah tuan-tuan. Akhirnya dikelirukan dan dimurtadkan. Tahun 3 tahun lepas tuan-tuan sekalian, Sekolah Menengah Kebangsaan SS 14 Subang Jaya, seorang bapa tulis surat pada pengetua sekolah tidak membenarkan anaknya masuk kelas agama. Dia suruh masuk moral, bukan pendidikan Islam. Tahun lepas seorang bapa tuan-tuan di Putrajaya tulis surat yang sama kepada pengetua sekolah, tidak benarkan anaknya dipaksa masuk kelas agama dan anaknya tidak boleh dipaksa memakai tudung. Jadi tuan-tuan Islam berlaku. Orang Islam, orang Melayu tuan-tuan sekalian. Cuba kita lihat apa yang telah berlaku di Indonesia tuan-tuan sekalian. Sekarang ni Malaysia tuan-tuan, cuba tuan-tuan dibuat macam apa yang berlaku di Indonesia. Apa dia tuan-tuan sekalian? Ya. Majlis pemberkatan, majlis perasmian, ya, perasmian gereja Katolik yang dibuat bersama dengan, dikerjasama joint venture dengan Pondok Pesantren Al-Qadir. Dia boleh buat tuan-tuan dalam gereja, orang pondok pun datang. Anjuran bersama, ya, pondok dan pesantren Al-Qadir dengan gereja Katolik St. Franciscus. Ya. Acara pamungkas malam itu, ya, adalah penampilan memukau kelompok
qasidah ataupun kelompok hadrah, ya, oleh 30 santri, 30 orang pelajar-pelajar sekolah pondok pesantren Al-Qadir. Ini nanti kena betulkan, tak tahu betulnya apa tuan. Los mana-mana kan, ya. Dan acara malam itu ditutup dengan upacara doa lintas agama. Lintas agama macam mana tuan? Kristian baca doa, orang Islam aminkan. Ya, orang Islam baca doa, Kristian aminkan. Di mana tuan-tuan? Dalam gereja. Biasa pak, di sini memang biasa. Tuan-tuan jangan. Ini yang mereka nak bawa berlaku di negara kita, tuan-tuan sekalian. Ya. Nanti kita buka soalan tuan-tuan. Kiranya ada masa kesempatan sikit. Dendam perang salib. Tuan-tuan sedia maklum, kalau kita belajar sejarah, cikgu-cikgu kata apa? Masa saya lah tuan-tuan, tahun 70-an, darjah 1, darjah 2. Ya. Portugis, Belanda, Inggeris datang Malaysia nak cari apa? Tanah Melayu nak cari apa? Cari rempah ratus. Rempah ratus tuan-tuan. Di Afrika lagi banyak, di India lagi banyak tuan-tuan. Jadi nak cari apa sebenarnya? 3G tuan-tuan. Gold, glory and the gospel. Gospel apa ni tuan-tuan? Injil, penyebaran Kristian tuan-tuan sekalian. Okey. Masa tak banyak tuan-tuan sekalian, kita masuk mana-mana yang penting dulu. Ni tuan-tuan sekalian. Ada satu laporan Raja Manuel Portugis. Raja ni duduk di Melaka tuan-tuan. Orang Melaka sini heboh cari sultan tuan-tuan. Ya. Satu negeri yang tak ada sultan tuan-tuan. Ramai nak mengaku jadi sultan. Ya, lepas tu mengakunya banyak ramai tuan-tuan. Itulah apa tuan-tuan? Sultan yang mengaku Sultan Melaka ni. Ya. Kalau tak dapat era Fazirah, Nurul Izzah pun jadilah dia kata. Teruk ramai tuan-tuan. Apa katanya tuan-tuan? Laporan Raja Manuel kepada Pope Leo yang ke-10. Bila tuan-tuan? 1513. Ketika mana Melaka ditawan oleh Portugis. Palang salib bermaksud Kristian telah menang atas bulan sabit, iaitulah Islam di kota Melaka. Ini dokumen tuan-tuan sekalian dalam sejarah. Tapi ramai kita tak faham tuan-tuan, tak tahu. Hari ini kita melawan, bawa anak cucu kita melawan Al-Famosa. Tak tahu rupa-rupanya binaan Al-Famosa ini adalah asalnya kubur Sultan-Sultan Melaka dan masjid-masjid yang diambil batu-batanya untuk dijadikan kubu pertahanan Al-Famosa. Ya. Ini tuan-tuan, batu disebut palang salib menang atas bulan sabit di kota Melaka. Okey, kita lihat tuan-tuan sekarang. Berapa ramai orang Islam? Banci penduduk 2010, orang Islam 61%. Orang bukan Islam tuan-tuan sekalian, Kristian 9.2%. Kita pun cakap, apa masalahnya Ustaz? Sikit, ciput bukan main dia kata 9%. Islam ramai bukan main. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ya, Kristian membuat unjuran untuk 86 tahun akan datang 2100, Islam mereka akan kurangkan kepada 40%. Daripada sekarang 60, mereka akan buang tinggal 20. Cara macam mana tuan-tuan? Buat Injil dalam bahasa Melayu supaya mereka keliru, supaya mereka kata sama saja, tak ada beza agama. Allah tak ada beza mana-mana agama pun. Dan Kristian mereka akan naikkan daripada 9 kepada 40%. Mustahil ke tuan-tuan? Cuba kita lihat, ya, apa yang berlaku di Korea Selatan. Korea Selatan tuan-tuan asalnya bukan negara Kristian tuan-tuan. Asalnya orang mereka adalah penganut agama Shinto tuan-tuan. Satu benda lah tuan-tuan, Shinto ni apa benda? Lebih kurang macam Buddha dan tuan-tuan sekalian, ya. Tetapi dalam masa 40 tahun tuan-tuan sekalian, Kristian menjadi golongan yang tertinggi, ya. 40% Kristian, 40% Shinto dalam masa 40 tahun. Dan sekarang Korea Selatan tuan-tuan menghantar ramai padri-padri ke seluruh dunia selepas daripada Amerika tuan-tuan sekalian. Pengalaman yang kedua tuan-tuan sekalian, model Nigeria tuan-tuan sekalian. Nigeria tuan-tuan sekalian asalnya, tak boleh bagi pula belakang.
Bila Nigeria merdeka, tuan-tuan sekalian, tahun 53, orang Islam berapa ramai? 45%. 40 tahun kemudian, tuan-tuan sekalian, 2010, ya, Nigeria, tuan-tuan sekalian, yang Islam tinggal 48%. Cuba tengok Kristian. Tahun 53, 21%. Tahun 2010, naik 49%. Jadi sekarang mereka nak buat kaedah ini di Malaysia, tuan-tuan sekalian. Adakah mustahil, tuan-tuan sekalian? Wallahu a'lam. Saya rasa tidak mustahil. Kalau kita duduk diam saja, lantaklah apa nak berlaku, ya, mana pandai nak hidup. Yang penting kita Islam, jangan, tuan-tuan. Ya, kita kena ingat Kristian, ya, Yahudi, Nasrani, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Okey. Sikit lagi, tuan-tuan, saya nak tunjuk apa yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan sekalian. Kenapa pihak gereja bersungguh-sungguh, tuan-tuan, guna kalimah Allah? Kita lihat, tuan-tuan sekalian. Okey, cuba kita lihat, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, di Kampung Melayu, Bengkulu, Indonesia, tuan-tuan. Gereja Sidang Jemaah Allah. Ya, sana biasa, tuan-tuan. Saya sebut tadi sebab agama dia pluralisme, agamanya liberalisme, tuan-tuan. Ya, Kampung Melayu, Bengkulu, Indonesia. Gereja Sidang Jemaah Allah di Indonesia, tuan, besar kami, tuan-tuan. Ya, kita di Malaysia ni tak ada lagi lah, tuan-tuan, Kristian yang guna Allah. Tapi kalau sekiranya dibenarkan, tuan-tuan sekalian, kita tak mustahil bakal akan berlaku di tempat kita. Beginikah nanti Allah yang kita faham? Ini pun Allah nanti bila sekiranya orang Kristian kata dibolehkan guna kalimah Allah, kita pun akan kata ini pun Allah. Na'udzubillah. Ya, atau Allah yang begini, tuan-tuan sekalian, ataupun yang macam ni, tuan-tuan, patung Buddha yang duduk, yang diri, yang tidur, tuan-tuan sekalian, ataupun yang macam ni, tuan-tuan. Tuan nak lalu ke, ya, Genting, nak lalu ke Kuantan, nak lalu ke Kuala Lipis, nak balik Kelantan, kita akan lihat patung Murugan tepi jalan. Ya, macam mana, tuan-tuan, kalau nanti letak macam ni, tuan-tuan? Na'udzubillah. Ya, ini pun Allah juga, ya kan? Macam mana, tuan-tuan? Inilah, tuan-tuan sekalian, perjuangan mereka supaya nanti orang Islam keliru, tuan-tuan, dan akhirnya menyatakan tak ada bezanya Allah dalam agama Islam, dalam agama Kristian, dan agama Hindu dan sebagainya. Okay, saya rasa itulah, tuan-tuan sekalian, secara ringkas, ya, sebagai suatu permulaan yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan sekalian berkaitan isu kalimah Allah ini. Ya, hari ini kita sedia maklum, tangkapan telah pun dibuat, ya, dan sejumlah 351 Bible tersebut telah pun dirampas, dan sekarang kita tengah tunggu, tuan-tuan sekalian, daripada AG, daripada Jabatan Peguam Negara yang diberikan kuasa untuk mendakwa, tuan-tuan sekalian. Ya, sekiranya, tuan-tuan, sampai kesalahan, berapa hukumannya, tuan-tuan? Hukumannya denda tidak lebih RM1,000, tuan-tuan. Bukan sampai RM30,000 dah, tuan-tuan, RM1,000 je. Tapi, tuan-tuan, kita lihat heboh satu dunia, heboh satu Malaysia, tuan-tuan. Mereka berusaha melalui surat khabar dan sebagainya mengelirukan kita umat Islam.
Ya, prinsip kita tuan-tuan, bila mereka melakukan kesalahan mesti diambil tindakan. Ya, jadi kita tunggu nanti macam mana tuan-tuan kesudahan kes ini. Ya. Wallahu